Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kali ini saya akan terangkan mengenai jenis-jenis fabrik. Fabrik terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama, fabrik asli. Fabrik asli ni adalah fabrik yang diperbuat daripada sumber ataupun bahan semula jadi seperti tumbuhan dan juga haiwan. Jenis yang kedua adalah fabrik buatan. Fabrik buatan ni adalah fabrik yang diperbuat daripada bahan-bahan sintetik ataupun campuran kedua-dua bahan sintetik dan asli. Bahan-bahan sintetik ni bermaksud bahan-bahan kimia lah yang telah diproses untuk menghasilkan fabrik. Fabrik asli terbahagi kepada dua jenis, iaitu fabrik yang diperolehi daripada sumber tumbuhan dan juga fabrik yang diperolehi daripada hasil daripada sumber haiwan. Antara contoh fabrik yang dihasilkan daripada tumbuhan adalah seperti fabrik kapas dan juga fabrik linen. Manakala contoh bagi fabrik yang dihasilkan daripada sumber haiwan adalah seperti fabrik benang sayat dan juga fabrik sutera. Ini adalah contoh fabrik kapas ataupun biasa kita sebut sebagai cotton. Okay, dari mana datangnya fabrik kapas ni? Fabrik kapas ni dihasilkan daripada pokok kapas. Okay. Jadi benang kapas ni diperolehi daripada buah pokok kapas yang menghasilkan gentian yang pendek, lembut dan gebu. Jadi sebab tu fabrik kapas ni banyak digunakan untuk menghasilkan pakaian. Ini pula adalah contoh fabrik linen. Fabrik linen ni dihasilkan daripada selulus batang pokok flax. Seperti mana yang lihat dalam gambar ni. Ada pokok yang bunganya berwarna biru ni. Batang tu kita gunakan, kita ambil dan kita proses untuk menghasilkan fabrik yang dipanggil sebagai fabrik linen. Yang ini pula adalah contoh fabrik yang dihasilkan daripada sumber haiwan, iaitu fabrik benang sayat. Okay, fabrik benang sayat ni apa sebenarnya? Okay, benang sayat ni bermaksud fabrik yang dihasilkan daripada bulu-bulu haiwan seperti bulu kambing biri-biri dan juga bulu unta. Jadi sebarang fabrik yang dihasilkan daripada sumber daripada bulu haiwan, kita panggil dia sebagai fabrik benang sayat. Kebiasaannya macam contoh dalam gambar ni, bulu kambing biri-biri ataupun bahasa Inggeris kita panggil wool, diproses dan digunakan untuk menghasilkan baju untuk musim sejuk. Yang ini juga adalah contoh bagi fabrik yang dihasilkan daripada sumber haiwan, iaitu fabrik sutera. Jadi fabrik sutera ni memang sangat popular, tetapi harganya memang kalau yang betul-betul asli tu agak mahal. Jadi fabrik sutera ni dihasilkan daripada kepompong ulat sutera. Okey, kepompong ulat sutera ini dihasilkan oleh sejenis kupu-kupu yang dinamakan sebagai Bombyx mori. Okey, kupu-kupu tu menghasilkan kepompong ulat sutera ni. Jadi kita akan ambil kepompong dia tu, diproses, dihasilkan benang dan seterusnya ditenun menjadi fabrik. Apakah ciri-ciri fabrik asli? Yang pertama, fabrik asli ni kebiasaannya mudah renyuk ataupun mudah berkedut. Yang kedua, fabrik asli boleh mengalirkan haba dengan baik. Sebagai contoh cotton ataupun pakaian yang dibuat pada wool. Tapi ada sikit kekurangan, iaitu fabrik ni mudah bertahi lalat. Mungkin sebab ia dihasilkan daripada bahan organik, jadi dia mudah untuk bertahi lalat ataupun rosak. Kemudian lebih teguh dalam keadaan basah dan kering. Dan seterusnya, fabrik asli ni mudah menyerap lembapan.
Ini pula adalah contoh-contoh bagi fabrik buatan, iaitu fabrik yang dihasilkan daripada bahan sintetik ataupun bahan-bahan kimia lah. Contohnya rayon, polyester dan juga nylon. Jadi kebiasaannya lah sekarang ni kita lihat fabrik-fabrik diperbuat daripada bahan-bahan sintetik sebab harganya yang lebih murah, yang lebih tahan lama dan juga lebih mudah lah untuk didapati berbanding kalau kita nak dapatkan fabrik asli. Jadi apakah ciri-ciri fabrik buatan ni? Yang pertama, tahan cahaya matahari. Okey. Jadi seperti yang saya sebut tadi, fabrik buatan ni dia lebih tahan lama. Dia boleh tahan cahaya matahari, tapi dia mudah renyuk dan tidak menyerap lembapan. Sebab tu contoh fabrik-fabrik yang digunakan sebagai fabrik kalis air, kita gunakan fabrik buatan. Sebab dia tidak menyerap lembapan, dia tidak menyerap air. Dan seterusnya memang fabrik buatan ini adalah lebih kukuh. Jadi sebab itu ia juga dicampur dengan fabrik asli supaya kita dapat ciri-ciri yang terdapat pada fabrik asli. Tapi pada masa yang sama kita nak jadikan fabrik itu lebih kukuh, lebih tahan lama. Jadi kita campurkan bahan daripada fabrik asli dengan bahan-bahan sintetik. Jadi ini adalah contoh penggunaan fabrik buatan. Okey, yang seperti terlihat dalam gambar seperti payung. Kemudian pakaian, seluar trek dan juga pakaian renang. Seperti yang saya sebut tadi, antara ciri fabrik buatan, dia tahan matahari. Jadi kebiasaannya memang fabrik pakaian renang diperbuat daripada fabrik buatan.